Ha? Mandi telanjang? Makruh? Okey, mandi ni kalau kita tidak bertelanjang itu sunnah. Mandi dengan ada pakaian lain, itu memang sunnah. Di atas beberapa hadis Nabi SAW, antaranya yang famous yang digunakan oleh ulama dalam bab ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud rahimahullah, Turmuzi atau selainnya, daripada Bahaz bin Hakim, di mana dia tanya Rasulullah SAW tentang aurat. Ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nazar. Faqala Nabi, ihfaz aurataka illa min azwajika aw ma malakat yaminu. Dia kata, wahai Rasulullah, aurat kami ni mana yang kami nak jaga, mana yang kami bolehlah untuk dedahkan. Maka Nabi kata, jagalah auratmu, melainkan ke atas isterimu atau orang-orang di bawahmu. Hamba lah ya. Kan hamba kan macam isteri juga, mana kita boleh menyetubuhi dan seumpama. Jadi aurat okey lah, dengan hamba aurat okey. Kemudian ditanya pula Rasulullah, ya Rasulullah, in kana ahaduna khalian, kalau kita duduk seorang-seorang macam mana? Faqala Nabi, fallahu ahaqqu ayustahya minhu minan nas. Maka kalau kamu duduk seorang-seorang, Allah Ta'ala lah lebih layak untuk kamu malu kepadanya. Maksudnya duduk seorang-seorang macam dalam bilik air seorang-seorang juga kan. Kalau dapat tutup lebih baik, kerana manusia tidak melihat kita, memang haram pun, tapi supaya kita malu kepada Allah. Jadi di atas hadis itu, dan adalah beberapa nah yang lain dalam bab mandi ada sebut dah hari tu ni. Nanti jumpa lagi mandi telanjang ni dalam fiqh pemakaian pun ada sebut juga, dalam bab aurat. Dalam aurat semayang pun ada sentuh juga kot, tak tahulah kan, tapi ada hadis ni amat famous sekali. Dan sebab itu sepakat para ulama atau majoriti kata memang sunnah kita tutup lah. Okey, mandi telanjang macam mana? Tutup sunnah, sepakat. Tapi kalau telanjang macam mana? Telanjang ni ada dua pendapat. Pertama, makruh, dan itu majoriti sebenarnya, termasuk yang standard dalam mazhab Syafi'i, based on hadis tadi lah. Ala kulli hal, kalau mandi bertelanjang makruh lah. Berdasar pada hadis itu, dan mungkinlah ada nanah yang lain. Dan segelintir kata harus. Pasal apa dia kata harus? Sebab ada nas dasar Bukhari, Nabi sebut Nabi Musa mandi telanjang. Dia dalam konteks syar'u man qablana. Ya. Kita belajar dalam usul fiqh ni ada satu bab atau satu bidang yang besar, nama dia bidang al-adillah. Dia fiqh pun ada 4 bidang yang besar kan, ada ibadat, ada muamalat, ada munakahat, ada jinayat. Ada sebagian ulama kata 5, qada', tapi sebahagian tu dia masuk qada' dalam jinayat. Usul fiqh pun sama juga, dia ada 4 bidang yang besar. Dia ada al-ahkam, al-adillah, at-ta'arud wa tarjih, al-ijtihad wa taqlid. Dia ada bidang tentang hukum dan hakam. Apa itu hukum, apa kategori hukum. Dia ada bidang tentang dalil, apa dalil, apa kategori dalil, ya. Kemudian dia ada bidang tentang ta'arud dan tarjih. Kerana antara sebab ulama khilaf ni ialah kena ta'arud. Dan bila berlaku ta'arud, ada tarjih. Ta'arud ni mana pertembungan. Nah ni kata begini, nah ni kata begini. Ya tak? Jadi ada pertembungan nas. Memanglah khilaf ulama banyak sebab. Salah satu sebab ialah nas tu bertembung. Dan banyak kes hukum ni ulama jadi khilaf tu kerana nas tu bertembung. Di samping sebab-sebab yang lain lah. Jadi tidak mesti ada satu pendekatan lah dalam bab ni. Antaranya tarjih lah. Bila bertembung dia tarjih. Dan satu lagi ialah ijtihad dan taklid. Ijtihad dan taklid. Jadi dalam al-adillah, dalil-dalil tu, salah satu dalil kepada fiqh ni ialah yang dibincangkan dalam usul fiqh ialah syar'u man qablana. Dalil ni ada yang disepakati, Quran, Sunnah, ijma', qiyas. Ada yang tak disepakati. Tak disepakati ni yang banyak. Salah satu ialah syar'u man qablana, syariat orang terdahulu. Jadi dalam bab mandi ni dia ambil hadis tu, Nabi Musa mandi telanjang. Orang Yahudi dia kata Nabi Musa ni kulit dia ada kudis. Satu hari Nabi Musa dia mandi, dia buka semua baju dia letak atas batu. Lepas tu batu tu lari baju dia. Ni bukan kisah tahyul, khurafat, ni kisah benar Nabi sebut dalam Sahih Bukhari kan, ataupun Muslim, tak silap Bukhari. Dia buat lari baju, Nabi Musa bekerja batu tu. Batu boleh buat lari baju.
mukjizat dia lah. Allah Ta'ala sebenarnya nak mensucikan Musa daripada tomahan jahat orang Yahudi tu. Jadi Musa tu mandi telanjang. Bila dia lari kejar baju dia tu, orang Yahudi nampak Musa telanjang. Nampaklah Musa ni kulit dia okey. Ya. Itulah hikmah dia. Tapi hadis tu menjadi rujukan dalam bab bertelanjang ni tidak haram. Dan sebagian juga kata tidak makruh. Dia syar'u man qablana. Nabi sebut Nabi Musa mandi telanjang dan Nabi tak bagi apa-apa komentar. Menunjukkan bahawa benda tu harus. Ya. Ala kulli hal, yang terbaik ialah kita pakai kain basahan lah. Tapi kalau tak pakai kain basahan, makruh, dan tak dinafikan ada juga sebagian kata harus. Itulah cerita dia.